Sambung kitab Makhzanul Jawahir pada muka surat 10, masuk fasal yang baru. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab kita, faslun fil jam'i taqdiman wa ta'khiran. Ini suatu pasal, ini satu penceraian pada menyatakan sembahyang jamak. Jamak tu pula sebagai jamak takdim. Jadi bila kata jamak ni maksud dia apa? Kita nak menghimpunkan sembahyang. Himpun Zuhur dengan Asar. Dan himpun Maghrib dengan Isya. Tu orang panggil jamak. Takdim ni yang takdim, jamak takdim ni jamak dahulu. Apa jamak dahulu? Jamak dahulu ni maksudnya kita himpun kalau Zuhur dengan Asar lah waktu Zuhur. Kalau Maghrib dengan Isya dalam waktu Maghrib lah. Dan takhir ni kemudian. Kemudian ni kalau Zuhur dengan Asar dalam waktu Asar. Kalau Maghrib dengan Isya dalam waktu Isya. Habis tu. Dan harus berhenti yang tu. Dan harus bagi orang musafir. Harus bagi orang musafir sebagai safar. Sebagai safar qasar. Musafir itu pula sebagai safar, sebagai perjalanan qasar. Safar qasar ni safar yang harus qasar. Hak sebelum ni lah, syarat-syarat yang kita bincang sebelum ni, hak harus qasar tu. Dia mesti 2 marhalah perjalanan dia. Perjalanan dia tu bukan maksiat. Gitu. Harus tu bahawa ni oleh bahawa jadi fa'il pada kata harus. Harus tu oleh bahawa menghimpun ia. Menghimpun ia musafir tu, orang musafir tu antara sembahyang Zuhur dan sembahyang Asar. Harus dia nak himpun Zuhur dengan Asar, harus. Dan antara sembahyang Maghrib dan sembahyang Isya. Hak ni harus hukum dia. Jadi jamak dengan qasar ni boleh kita nak himpunkan. Jadi kat sini kita fahamlah jamak tu lain. Jamak tu berlain daripada qasar. Dia tak sama. Tapi walaupun tak sama, dia boleh berhimpun sebab dia bukan benda berlawan. Dia cuma benda tak sama je. Benda tak sama boleh berhimpun. Jadi dia ada tiga bentuk lah kita nak untuk himpunkan jamak dan juga qasar ni. Yang pertama, boleh kita jamak serta tamam. Maksudnya kita tak buat qasar. Jamak tamam boleh. Jamak buat 4 rakaat boleh. Yang kedua, jamak serta qasar boleh tak? Maksudnya kita himpun, lepas tu kita qasar juga, kita buat 2 rakaat boleh. Yang ketiga, jamak serta tamam dan qasar pun boleh. Jamak serta tamam dan qasar. Mana? Sembahyang Zuhur kita buat tamam 4 rakaat. Lepas tu kita jamak masuk Asar. Asar tu kita buat qasar, boleh? Boleh. Ada 3 bentuk lah. Tengok nombor 2 sikit bawah tu. Nombor 2 nota kaki tu dia kata katanya harus. Kata musannif harus bagi orang musafir. Dia kata apa? Diambil reti. Dia ambil faham daripada katanya harus tu bahawasanya tiada ada jamak bagi orang hadar. Orang hadar ni orang yang tidak musafir. Dah dia kata harus bagi musafir. Kalau tu orang yang tak musafir tak boleh lah nak buat jamak. Kalau ikut gitulah. Adapun hadis Bukhari dan Muslim daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati adh-dhuhra wal asra jam'an wal maghriba wal isya'a jam'an.
artinya telah semayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah akan zuhur dan asar dengan jamak, dan maghrib dan isya dengan jamak. Dan telah menambah oleh Muslim, telah menambah ni menambah akan lafaz oleh Muslim dalam riwayat Muslim lah, min ghairi khaufin wala safarin, artinya daripada ketiadaan takut dan ketiadaan safar. Gina pula tu Nabi tak musafir pun buat jamak. Maka berkata Syafi'i, berkata oleh Imam Syafi'i. Hak ni jawab bagi adapun. Maka berkata Syafi'i, berkata oleh Imam Syafi'i, dan seperti juga Imam Malik. Imam Malik pun macam tu juga. Nampak aku akan demikian itu pada hujan. Ni hujan lebat. Hak ni masalah jamak hujan ni. Nabi buat jamak kat Madinah, dia tak musafir, dia tak takut apa pun, tapi buat jamak juga. Gina pula tu. Kata jamak ni ketika musafir je. Dah, hak ni jamak waktu hujan ni. Seperti barang yang tersebut di dalam Al-Iqna' Sahifah muka surat 151, juzuk yang pertama. Dan tiada ada jamak bagi yang musafir pendek safarnya. Tiada ada jamak ni, tiada harus jamak. Tak harus. Ni qaul mu'tamad. Qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i tak boleh buat jamak. Tak boleh buat jamak mana? Bagi yang musafir, bagi orang yang musafir yang pendek. Pendek ni dekat. Maksud dia tak sampai 2 marhalah, tak boleh buat jamak. Ni qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Adapun ada juga qaul yang dhaif lah, yang kata boleh juga. Tu kalau tak terkepit apa, tak boleh beramal. Dan kita tak boleh fatwa ke orang. Kalau terkepit sangat-sangat, bolehlah kita beramal juga. Saparnya pendek saparnya di sisi qaul yang rajih. Tu dia qaul yang rajih, qaul yang kuat. Kerana qiyas di atas qasar yang dikaitkan dia kan qasar tu dengan safar yang panjang. Qasar tu dikaitkan, disyaratkan dia kan qasar tu dengan safar yang panjang. Dengan jami'ur rukhsah. Dengan yang menghimpun bagi rukhsah. Hak ni orang panggil apa? Dengan jami'un rukhsah ni, hak ni bentuk penyamaan. Bentuk penyamaan dia sama dengan qasar tu. Sebab apa? Sebab dia ni jamak dengan qasar ni dia sama tu. Maksud dia jamak ni yang boleh kita buat jamak tu sebab qiyas di atas qasar. Sebab apa? Bila kita nak qiyas, dia mesti ada ilat dia. Ilat dia ni lah. Alasan dia ni yang boleh qiyas tu sebab dia berhimpun rukhsah tu. Nak untuk dapatkan keringanan. Adapun qaul marjuh, maka berdalil ia. Qaul marjuh ni dia qaul dhaif lah, maka berdalil ia qaul marjuh tu dengan itlaq akan safar. Ni tak ada kait. Bila kata itlaq ni, dia tak ada kait dengan safar panjang ataupun pendek. Di dalam beberapa hadis dia tak kira. Jadi sebab tu qaul dhaif boleh untuk kita buat jamak walaupun tak sampai 2 marhalah. Jamak tam lah. Jamak tam ni maksud dia jamak tamam. Jamak tamam ni jamak serta buat 4 rakaat. Dia tak boleh qasar. Gitu. Tu qaul dhaif. Tapi kalau dhaif kena ingatlah, kalau tak terkepit apa, tak boleh kita nak beramal, tak ada hajat nak beramal, tak boleh. Lepas tu nak fatwa ke orang tak boleh. Ni ada juga orang ni dia buat amal untuk diri dia, sebab diri dia terkepit, lepas tu dia duk ajak orang pula, duk petua ke orang tu. Ajak orang buat jamak tamam pula dah. Padahal dari polis pilot ustaz pun. Polis pilot ustaz, lepas tu dia buat jamak. Pasal dia katalah dia sakit apa semua. Lepas tu dia duk kira nak ajak orang buat jamak juga. Orang bukan sakit macam dia. Jadi tak boleh lah. Jangan duk fatwa kat orang. Habis hang tu. Tu nota kaki lah. Jadi dia kata apa? Maka jika menghimpun, naik balik atas. Maka jika menghimpun ia orang musafir tu antara semayang zuhur dan semayang asar.
Menghimpun tu di dalam waktu zuhur. Jadi dia himpun semayang zuhur dengan semayang asar tu dalam waktu zuhur. Lagu mana? Dengan bahawa sembahyang ia orang musafir tu, dengan bahawa ni taswir menghimpun tu lah. Dengan bahawa sembahyang ia orang musafir tu akan asar serta zuhur. Sebelum daripada masuk waktu asar. Maksudnya dalam waktu zuhur. Nah, sebelum masuk asar lagi. Dia himpun, dia sembahyang zuhur lu, lepas tu sembahyang asar. Maka dinamakan dia akan menghimpun tu jamak takdim. Kalau hak ni nama dia jamak takdim. Kalau kita buat dalam waktu zuhur, nama jamak takdim. Dan jika menghimpun ia orang musafir tu, menghimpun tu antara keduanya zuhur dan asar tu, di dalam waktu asar. Menghimpun tu di dalam waktu asar. Dengan bahawa mentakhir, menunda ia orang musafir tu akan sembahyang zuhurnya hingga keluar waktunya waktu zuhur, dan sembahyang ia orang musafir tu akan zuhur serta sembahyang asar. Nah, dia sembahyang dengan asar dalam waktu asar, di dalam waktu asar. Bila buat dalam waktu asar, maka dinamakan dia akan menghimpun tu jamak takhir. Hak tu nama dia jamak takhir. Ni maklum sangatlah. Kalau kita jamak tu, kita buat zuhur dalam waktu asar, nama dia takhir. Kalau kita buat asar dalam waktu zuhur ni, hak ni nama dia jamak takdim. Demikianlah dikatakan pada menghimpunkan antara sembahyang maghrib dan sembahyang isyak. Macam ni lah kita kata pada masalah jamak di antara maghrib dan isyak. Nah, kalau kita jamak tu, kita buat sembahyang isyak tu dalam waktu maghrib, tu nama dia jamak takdim. Kalau kita buat maghrib tu dalam waktu isyak, hak tu nama dia jamak takhir. Adapun sembahyang subuh, maka tiada harus padanya pada sembahyang subuh tu oleh jamak semata-mata. Ni tak boleh. Nah, subuh tak boleh kita nak jamak. Tafsir semata-mata tu sama ada dijamakkan dia akan sembahyang subuh tu dengan zuhur atau dengan yang lainnya. Tak boleh. Nah, tak boleh kita nak jamak subuh dengan zuhur kan, subuh dengan isyak kan, tak boleh. Hanya wajib disemayangkan dia akan subuh tu, sembahyang subuh tu di dalam waktunya waktu subuh. Tak boleh kita nak jamak. Tak apa kot, segan nak bangkit lah. Celak-celak mata tu, tutup jam tu, niat jamak subuh ni pi waktu zuhur, tak boleh. Nah, haram buat kerja tu. Subuh dia kena bangkit juga semayang. Jadi dia kata disemayangkan dia tu di dalam waktunya waktu subuh tu, atas tiap-tiap kelakuan. Semua keadaan. Semua keadaan. Apa atas tiap-tiap kelakuan ni? Atas tiap-tiap kelakuan ni kita kena tulis ni. Atas tiap-tiap kelakuan tu kita kena tulis ni, sama ada dalam safar atau hadar. Gitu. Sama ada dalam safar atau hadar. Sambung lagi, dan sama ada sibuk atau tidak. Sama ada duduk dalam safar ataupun hadar, dia tak musafir apa, tetap sembahyang subuh dalam waktu subuh. Dan sama ada sibuk ataupun tidak. Sibuk ke tak sibuk ke, subuh dia dalam waktu subuh, dia tak boleh nak jamak. Dan adapun sembahyang Jumaat, maka harus dijamakkan dia akan sembahyang Jumaat tu dengan sembahyang asar. Dijamak tu sebagai jamak takdim juga. Harus. Jadi sembahyang Jumaat ni harus dijamakkan dia akan sembahyang Jumaat tu dengan sembahyang asar. Harus. Tapi dijamak tu sebagai jamak takdim juga. Apa juga? Sahaja. Apa sahaja? Sahaja ni maksud dia tak boleh buat jamak takhir. Nak buat jamak takhir boleh tak sembahyang Jumaat? Tak boleh. Dia musafir lah Jumaat. Lepas tu tak apa, tak berhenti lah sembahyang Jumaat ni. Tak lagi kita berhenti lah waktu asar tak lagi ni. Kita sembahyang Jumaat jamak, tak boleh. Tak boleh. Mana boleh. Nak zuhur tak apa lah. Maka tiada sah dijamakkan dia kan sembahyang Jumaat tu sebagai jamak takhir. Tak sah.
Tak sah sembahyang Jumaat tu kita nak buat jamak takhir, tak sah. Sebab apa? Kerana tu ilat pada kata tiada sah. Sebab apa tak sah tu? Kerana setengah daripada syarat sah sembahyang Jumaat itu dikerjakan dia kan sembahyang Jumaat tu di dalam waktu zuhur. Dia jadi di antara syarat sah untuk sah sembahyang Jumaat tu kena buat Jumaat tu dalam waktu zuhur. Tu syarat sah dia. Sebab kita nak pergi buat dalam waktu asar mana boleh sembahyang Jumaat. Tak boleh. Habis hang tu. Nampak dua. Lagi dia kata lagi. Pipilah sikit lagi. Bermula syarat bagi sah jamak takdim itu 6 syarat. 6 syarat maksudnya berimpun 6 syarat. Kena berimpun 6 syarat ni barulah sah untuk kita buat jamak takdim. Ni cerita syarat untuk buat jamak takdim lah. Untuk kita kata apa? Nak buat semayang asar tu dalam waktu zuhur. Kita musafir ni. Nak jamak asar lah. Ni masuk zuhur dah. Nak berhenti waktu zuhur tu. Nak berhenti dekat RNR tu. Jamak asar lah. Pertama daripada 6 syarat tu tertib. Apa tertib? Tertib ni maksudnya ikut aturan. Kena buat ikut aturan. Maksudnya kena buat zuhur dulu baru boleh buat asar. Itu. Ikut aturan sembahyang tu. Tertibkan sembahyang yang dijamakkan dia akan sembahyang tu. Lagu mana? Dengan bahawa ni taswir pada kata tertib. Taswir ni gambaran dia. Bermula demikian itu tertib tu digambarkan dia dengan bahawa memulai ia seorang tu dengan sembahyang yang pertama. Apa sembahyang yang pertama? Iaitu sembahyang yang pertama tu sembahyang empunya waktu. Tuan bagi waktu dulu. Kena buat tuan waktu dulu. Maksudnya zuhur dulu. Kalau hak malam maghrib dengan isya tu kena buat maghrib dulu, tak boleh buat isya dulu. Sebab apa memulai dengan sembahyang yang pertama tu? Kerana ilat memulai tu kerana waktu itu bagi sembahyang yang pertama tu. Ataupun bagi sembahyang empunya waktu. Dia bagi sembahyang yang pertama tu waktu bagi dia. Jadi kena buat dia dulu. Dan sembahyang yang kedua itu, sembahyang yang kedua tu yang mengikut bagi sembahyang yang pertama. Dia ikut saja. Dia ikut saja. Dia tabak saja, dia mengikut saja, dia bukan tuan waktu. Jadi kita kena buat hak tuan waktu dulu. Habis. Lagi pula memang nak niat jamak tu bila? Niat jamak dalam sembahyang yang pertama lah. Dalam sembahyang yang pertama tu kita niat jamak. Kita nak impun asar ni, kita kena niat dalam zuhur tu, dalam sembahyang zuhur tu. Kalau tak buat macam mana nak dapat jamak? Tak boleh dapat juga. Kalau kita nak himpun isya dalam waktu maghrib ni, kena niat dalam sembahyang maghrib tu. Maka jika jamak ia seorang tu antara zuhur dan asar sebagai jamak takdim, nescaya jawab bagi jika, nescaya lazim akan dia, lazim ni wajib akan dia, akan seorang tu oleh mendahulukan sembahyang zuhurnya di atas sembahyang asarnya. Mendahulu tu di atas sembahyang asarnya, sembahyang asar bagi seorang tu. Jadi wajib lah. Bila dia nak buat jamak tu, jamak takdim zuhur dengan asar, wajib dia kena buat zuhur dulu. Ini mudah. Demikianlah semacam jamak antara zuhur dan asar juga tu lah. Semacam dengan jamak ia antara zuhur dan asar tu, demikianlah kalau jamak ia antara sembahyang maghrib dan sembahyang isya. Macam tu juga. Ni wajib buat mana? Wajib buat maghrib dulu, lepas tu baru isya. Dan jika akas ia
Akas ni dia sebalik. Asal akas ni sebaliknya. Nah, dan jika akas ia seorang tu, seorang buat jamak tu, jamak takdim tu. Lagu mana akas ni, lagu mana sebalik tu? Dengan bahawa ni taswir akas, gambaran bagi akas tu. Bermula demikian itu akas tu digambarkan dia dengan bahawa mendahului ia seorang tu akas sembahyang asar. Tengok dia buat asar dulu di atas sembahyang zuhur. Nah, lepas tu baru sembahyang zuhur. Maka yang sah itu sembahyang zuhurnya jua. Hak sah tu sembahyang zuhur dia sahaja. Sebab apa? Sebab zuhur dalam waktu dia, asar bukan waktu dia. Nah, lagi pula tak ada tertib. Nah, tak ada tertib. Habis yang tu. Adapun sembahyang asarnya itu, maka tiada jadi ia sembahyang asar tu fardu, tak jadi fardu. Nah, tak jadi fardu. Tak jadi fardu, tak jadi fardu tunai. Nah, tak jadi fardu tunai. Bila tak jadi fardu, tak gugurlah tuntutan taklif tu. Jadi syarak masih duk tuntut lagi untuk dia semayang. Nak dia semayang asar tu. Dia kena semayang asar. Ini tiada jadi ia fardu. Maka tiada jadi ia semayang asar tu fardu. Dan tiada jadi ia semayang asar tu sunat. Sunat pun tak jadi. Habis gitu. Kira senaman lah itu. Senaman 4 rakaat. Kalau dia buat 4. Jika tu kait pada kata tiada jadi fardu dan sunat. Yang kata tak jadi fardu, tak jadi sunat tu jika kait dia, syarat dia adalah ia semayang asar tu yang sengaja, atau adalah ia seorang tu yang sengaja. Dia saja-saja, dia bukan lupa. Lagi yang mengetahui ni mengetahui haram. Maksud dia bukan jahil. Nah, maka jika adalah ia seorang tu yang jahil. Jahil ni dua sebab lah jahil ni. Baru masuk Islam satu. Yang kedua, nak kira jahil juga jauh daripada orang alim. Kita ni bukan baru masuk Islam. Jauh pada orang alim. Jauh apa? Lah ni zaman mengaji live ni aja. Dah kita tak masuk mengaji. Jadi tak ada alasan dah untuk kata jahil tu, tak ada. Jahil, hak tu jahil yang dimaafkan. Dua jenis tu dimaafkan. Adapun jahil lain tak dimaafkan. Maka jika adalah ia yang jahil atau yang lupa, dia terlupa buat asar dulu, nescaya jadi sembahyang asarnya itu sunat mutlak, dapat pahala sunat lah. Jadi sunat mutlak tu, jadi itu jika ni kait pada kata jadi. Jadi sunat mutlak tu kait dia, syarat dia jika tiada atas seorang tu sembahyang yang luput daripada macamnya jenis sembahyang tu. Macam ni jenis sembahyang tu. Tu pun kalau dia tak ada hak luput lah. Tapi kalau ada dia nak kena qada asar tu, memang ada dah dia nak kena qada asar tu. Kalau gitu dia jadi qada. Jadi qada. Maka jika ada atasnya atas seorang tu barang yang tersebut. Apa barang yang tersebut? Barang yang tersebut tu maksudnya sembahyang yang luput. Dia ada sembahyang asar hak dia nak kena qada dulu ni. Padahal tiada kait padahal ni dalam keadaan tiada kait, tiada sangkut ia seorang tu di dalam niatnya akan ada dan qada. Dia tak ada niat tunai pun tak, niat qada pun tak. Atau niat ia seorang tu akan ada, dia niat tunai tetapi menghendaki akan ada lughawi, ada pada bahasa. Tunai pada bahasa ni sebenarnya qada. Kot tu. Tunai ni ada ni kalau ikut pada bahasa, maksud dia ada pada bahasa ni ada pada bahasa ni buat niat nak buat, saya nak menunaikan. Gitu lah. Nak menunaikan. Dia qada pada bahasa tu, hak tu tunai.
Kalau ada pada bahasa ni, ada dia tu ada, bukannya pada apa, pada syar'i. Kalau ada pada syar'i ni, ada pada syar'i ni buat dalam waktu tu, ada pada syar'i. Ada pada bahasa ni kira buat sajalah, dia nak buat saja, tak kira tang mana. Nescaya. Nescaya jawab bagi jika tu. Jika ada atasnya barang yang tersebut, dia ni ada qadha, ada luput lagi, semayang hak luput tu. Lepas tu dia tak ada kait dalam niat dia tu, ada ataupun qadha, ataupun dia niat ada tapi dia nak ada lughawi, maksud dia buat sajalah, buat semayang. Nescaya jatuhlah. Nah, jawab dia nescaya jatuhlah, berlakulah semayang asalnya itu jadi qadha bagi sembahyang yang luput. Jadi qadha bagi sembahyang yang luput. Sembahyang yang luput tu sembahyang yang luput daripada jenis itulah, jenis asal itulah. Kalau hak luput tu qasar, maka sah dia ganti dengan qasar juga. Tapi kalau hak luput tu tamam, dia nak ganti dengan qasar, tak sah. Tak sah. Dia tak jadi juga. Maka pada masalah akas ini panjangnya. Tak panjang. Maka pada masalah akas ini, maka masalah terbalik ni, pi buat asar dulu, baru buat zuhur, padahal jamak takdim. Masalah akas ini, jikalau menghendaki ia seorang tu akan jamak, nescaya wajib atas seorang tu mengulangkan sembahyang asar yang lain pula. Wajib dia kena ulang sembahyang asar lain pula. Bila tu? Kemudian ni selepas daripada sembahyang zuhur itu. Dia kena ulang balik lah. Wajib dia kena ulang balik. Jika ni kait pada kata wajib. Wajib tu jika tiada panjang oleh penceraian. Maksud dia tak panjang oleh penceraian. Penceraian mana? Penceraian di antara bagi salam sembahyang zuhur tu dengan nak mula takbir sembahyang asar tu. Bagi salam sembahyang zuhur tu dengan mula takbir sembahyang asar tu tak panjang penceraian. Panjang ni tak nak kira panjang ni lagu mana? Nak kira qadar panjang tu iaitulah 2 rakaat yang ringan. Maksud dia 2 rakaat yang dibuat rukun sahaja, buat fardu saja. Jadi kalaulah ada 2 rakaat tu panjang. Kalau tak ada 2 rakaat tu, kalau tak celuh semayang 2 rakaat yang ringan tu, hak tu pendek. Tapi kalau celuh semayang 2 rakaat yang ringan, maka hak tu nama dia panjang. Kita buhlah 2 rakaat yang ringan ni agak-agak lama mana? Seminit setengah kan, lebih kurang gitu lah. Kita kata ataupun 2 minit lah, senang. Satu rakaat 1 minit. 2 minit. 2 minit. Kalau ada 2 minit panjang. Kalau tak ada 2 minit lagi, tu pendek. Habis. Dan jika panjang ia penceraian, kalau panjang sangat penceraian, maksud dia celuh 2 rakaat yang ringan, nescaya tiada harus, tak boleh lah, haram lah, lagi tak sah baginya, bagi seorang tu jamak, tak boleh lah. Lepas tu tiada semayang asar dah, dia kena semayang dalam waktu asar, seperti lagi akan datang sebutnya pada syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga iaitu mualat antara semayang yang pertama dan juga semayang yang kedua. Nanti kita akan tengok. Di antara syarat jamak takdim lagi, dia kena mualat berturut-turut. InsyaAllah habis. Dan keduanya niat jamak di dalam sembahyang empunya waktu. Wallahu a'lam. Laju-laju itulah. Sebab kitab ni dia hurai dah. Dia khusus buat jamak khasar, jadi dia hurai dah. Kita baca bagi faham ibarat lah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. InsyaAllah bagi esok kita akan mula Bughiyatul Tulab. InsyaAllah. InsyaAllah.